Kita mau saling memberkati, katakan 我要彼 Shalom. 此祝福，说平安。 Kita boleh lihat semua video yang terbuka pagi hari ini, orang-orang yang diberkati Tuhan. 蒙福的每一个人，我们要看见你们的容脸哦。开视频好不好？ Katakan shalom kepada kanan kiri kita semua juga shalom, shalom. 有左右边的，有我们前面的，在网络的，我们都跟他们祝福平安，祝福 Waktu 平安。 video-video dibuka, kita semua juga sudah saling memberkati semua jemaat. Amin. 当我们开我们的视频，一代表示我们已经彼此祝福，阿门。 Kasih senyum yang sangat memberkati setiap orang. 用我们的笑容，我们的笑脸，我们已经祝福了彼此。 Kita adalah imam-imamnya Tuhan, amin. 我们是神敬尊的祭司，阿门。 Yang percaya bahwa kita semua yang ibadah pagi hari ini kita adalah imam-imam Tuhan, boleh lambaikan 今天早上聚 tangan. 会的相信，我们是敬尊居士神的祭司，为为首。 Amin. Dan imam 阿门。 Tuhan 还有神的祭司， adalah orang-orang yang berdiri bagi bangsa ini di hadapan Tuhan. 是在神的面前为国家，为这个印尼的国家做中保。 Orang-orang yang membawa pendamaian bangsa ini kepada Tuhan. 向神带着一个和平的，为了 Biarlah- 国家， Biarlah dalam setiap doa-doa kita 让在我们的每祷 juga berdoa atas bangsa di mana kita berada, bangsa Indonesia. Amin. 我们为我们的国家向神祈求，我们 Kita siapkan 向 hati, 国家，阿门。 siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. 我们要敬拜神，在 Kirapata 今天早上。 karabalamaya shikirapata karabalamaya shikirada. 是的，是的。 伟大神，你这一和其美，壮壮神，你一呼召我们，要归神，做地色的国度，一生一世全心侍奉你。 我们神健全的主类，我们神敬尊的祭神，被接近为圣洁的国度，永远神属神的证明。 宣扬它，照我们出黑暗，如奇妙光明者的美德，让列国都归正归向你，让万民都起来侍奉你，献上神的做馨香的火祭，乃是圣洁蒙神所喜悦的，献上敬拜、赞美和感恩祭，信心坚固，直到所信的他，为神证明，向他真心哀求，定住吩咐，传递他的话语，请求其神将在地上作王，与主基督一同执掌王权。献上神的，做馨香的火祭。
世圣洁，蒙神所喜悦的，献上敬拜、赞美和感激，精心眷顾，接受所信的爱，为神证明，向他真心代求，听主吩咐，传递他的话语，精准取舍，将在地上中，以主基督引动着掌握权，献上神的，做心上的活祭，乃是圣洁，蒙神所喜悦的，献上敬拜、赞美和感激，信心坚固，执守所信的道，为神证明，向他真心代求，听主吩咐，传递他的话语，精准取舍，将在地上作王，以主基督领导着掌王权，上山的，就心上的我境，乃是圣洁，蒙神所喜悦的，献上敬拜、赞美和感激，心坚固，接受所信的道，为神证明，向他真心代求，听主吩咐，传递他的话语，精准提升，将在地上作王，以主基督一同接掌王权。Tuhan Yesus, Yesus, kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan 因此你的恩典， memanggil setiap kami menjadi imam-imam Tuhan. 你呼召我们成为你的祭司。 Tuhan, Engkau yang memanggil dan mengurapi setiap kami, Tuhan. 主啊，你亲自恩膏我们，呼召我们， Dan kami mau melakukan setiap panggilan dan tugas yang Tuhan berikan. 而且我们愿意，我们要行你的呼召，我们要回应，我们要行出。 Setiap kita yang diberkati dan siap melakukan tugas Tuhan, 每一个被祝福的，而且预备要行神的呼召， sama-sama katakan 一起 Haleluya! 说哈利路亚，哈 Amin. 利路亚，阿门。 Beri kemuliaan bagi Tuhan 热烈的，我们掌声，我们荣耀归给神。 di masa-masa saat ini, 在这个时刻， di mana kita semua banyak masuk dalam perhentian 当我们多多的进到神的安息， karena banyak berdiam di rumah. 因为我们都是在闭关在家里， Ini adalah waktunya setiap kita 我们就是这个时候， masuk dalam keintiman lebih lagi bersama Tuhan Yesus. 我们要更深的进入，更深度的在与神的亲密。 Amin. 阿门。 Seperti Tuhan Yesus di dalam Bapa, 好，正如耶稣在父里面， begitu juga kita di dalam Tuhan Yesus, 我们也如此在耶稣里面。 dan Yesus di dalam setiap kita. Amin. 耶稣在我们里面。阿门。 Cai Culi Hei.
就是在主里我们合一。Kita adalah satu di dalam Tuhan. Yesus di dalam setiap kita. Amin. Karena di song和不同去，色和等山和等美，好比那贵重的圣油，浇在摇轮的岛上，流到无数流到一起，很高福分降下来，好比黑门上的甘露，不停降在西安山，那里用生命的地福，来生永远的生命。就是主耶稣的洗礼，在这里合而为一，心色意念爱心相通，今天被怜悯的心，以这老世间人安慰，以基督的心为心，不信就自己的荣耀。因为神先爱了我们也彼此相爱。主耶稣他在父里面，我们也在他里面，让世界都相信明白，我们永远属于主，他永远与我们同在。在这里合而为一，心色意念爱心相通，全然被怜悯的心，以这让世间面安慰，以基督的心为心，复兴中这情的荣耀。我这单单荣耀神，因为神先爱了我们也彼此相爱。主耶稣他在父里面，我们也在他里面，让世界都相信明白，我们永远属于主。Selamanya bersama-sama Tuhan Yesus. Amin. Itu Yesus itu. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama deklarasikan DNA gereja kita. 以下我们要宣告我们教会的 DNA。我们教会 DNA 是重修大卫的帐幕，神刚强壮胆的军队，拥有昼夜同心合一、祷告、赞美、敬拜的生活方式，并在此世代行神的旨意。 DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam,
dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. 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 Berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan pengajaran. 接下来我们要听总部的教导。 Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan. Tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus.
Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. 大家平安。我们今天要听这个礼拜的报告。第一报告是关于我们教会奉献的方法，有2个方法，一个 BCR 银行账号267-021-1501，账号名 Santi Kristiani。另外一种方法就是手机的软体 O4， 手机号码0896-0836-9134。接下来的报告，我们不要忘记每逢礼拜六下午5点开始，我们有祷告殿。我们的祷告殿是现在用线上 Zoom 账号87047087628，不要忘记有密码。我们每一个人现在是不用密码了，会有可以直接参加，谢谢。然后接下来的报告，我们的小组有2天的举行，在礼拜四我们有恩典小组、永恒的爱小组、成长小组、兴起发光小组、神之家小组。在礼拜五我们有快乐小组，是年轻人的小组。还没有参加小组的，要想了解、要想参加的，我们可以通知3弟姐妹在0896-0836-9134是主人小组聚会。接下来的报告，不要忘记礼拜三，就是在每逢礼拜三7点晚上，我们要建造我们的生命更好的灵命跟成长，在生命建造营，我们的课程在网线的，就是线上 Zoom 账号88148790488。感谢主，我们还有接下来的报告。我们的每个聚会就是线上的聚会，已经录音了，播放在 YouTube。想要再去看，想要再去更仔细的听，我们可以也是分享给今好朋友。我们打 GBI Mandarin Rayon 1C， 我们就看到可以选很多。接下来的还有一个活动很棒的，就是导读。这个导读呢，就是接着 WhatsApp 一群一群的读圣经，我们然后祷告。这个是每一天的哦，每一天想要参加的、想要了解的，可以跟Jenny姐妹通知，在电话0815878591。今天我们的聚会是有领圣餐的，所以我们大家等一下要快快的，我们很简单的预备我们的饼和杯，然后我们准备，我们听祷告、听讲道以后，我们就要领圣餐。感谢主，今天报告完毕，上帝祝福大家，我们继续我们的聚会。 Haleluya, puji Tuhan. 感谢主，哈利路亚。
Jangan lupa nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus, boleh saling menyiapkan roti dan anggur. 不要忘记我们一下，我们要领圣餐，所以我们预备我们的饼和杯。 Dan yang pasti setiap kita mengenakan pakaian terindah kita. Amin. 最重要的，我们就是要穿上我们的最美好的衣裳。阿门。 Yaitu manusia rohani setiap kita. 这是 Haleluya. 我们的灵人。阿门。哈利路亚。 Amin. Kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. 一下我们要听神的道，我们预备我们的心。 Kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91 dalam pujian. 我们要进入，我们先宣告用唱诗歌的诗篇91篇。 感谢主耶稣。我的山寨是我所依靠的，他必救你脱离那不鸟人，蛇的网罗和毒害的窝里，他一遮起翎毛来遮蔽你，你要祷告。 在他这膀底下，他的真神是他小的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇，怕了飞的箭，黑夜的瘟疫。 我是无间要灭人的毒品，虽然全人扑倒在你旁边，我要万人扑倒在你右边，但只在海绝不得临近你，你为君愿。 夸看的人骄傲，主耶和华是我的避难所，将这高山将所你的居所，一切的过患必不临到你。 灾害也不挨近你的帐篷，因他为你吩咐他的使者，在你一切道路上保护你，他们必要用手来托住你，免得你脚。 碰到在这道上，哈利路亚！你要拽在是这位色身上，见他少转的使者和大神，正所因为他专心的爱我。 我就要来扶着并他救他，因他人生并着到我的命，我要把他安置
在高遮住，但主高我就要引他，在极难中，我要与他同在。来，我们敬拜耶稣。感谢耶稣，荣耀耶稣。哈利路亚。因无人曾并着到他的名，他有把握安置在高遮住，我就靠他，他就要引领我，在极难中，他有与我同在。因无人曾并着到他的名，他有把握安置在高遮住，我就靠他，他就要引领我，在极难中，他有与我同在。生命的主是我尊贵，就像场所，奇妙救恩显明给我。阿门。阿门。阿门，阿门。爱的罗里谢利亚，我们预备我们的心， Mari kita siapkan hati kita, 我们这个时候来朝见我们的神， dan waktu ini kita mau bertemu dengan Tuhan kita. 他就在这里， Dia ada di tempat ini, 要触摸我们每个人的心。 dan dia mau menjamah hati setiap kita. 爱的罗谢利亚巴拉巴谢卡拉亚拉， Nakarapa 巴拉巴 Yesus. 拉夏拉拉拉，主耶稣感谢赞美你， Tuhan Yesus, terima kasih. 主啊，我们在这里， Tuhan, ini kami. 我们正在等候你， Kami menantikan Engkau. 因为我们所等候的绝不落空， Karena apa yang kami nanti-nantikan tidak akan pernah sia-sia. 必使我们的心灵得着真正的满足。 Sehingga membuat hati kami, roh kami, jiwa kami benar-benar dipuaskan. 主啊，你恩膏我们这两位的仆人， Tuhan, urapi kedua hamba-Mu ini. 要把你的真理传扬出去。 Sehingga kebenaran-Mu saja yang disampaikan. 主圣灵自己掌管， Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang pegang kendali. 接着我们的口，你对我们说话吧。 Melalui mulut hamba-hamba-Mu ini, bicaralah kepada setiap kami. 恩膏我们，恩膏所有的子民， Urapi setiap kami, urapi setiap jemaat-Mu. 奉耶稣的名， Di Engkau, dalam nama amin. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. 阿门。平安，各位弟兄姐妹， Shalom semuanya. 有喜乐吗？ Punya sukacita? 愿耶稣的平安都充满你们。 Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus memenuhi setiap kita. 阿门。 Amin. 我们刚唱诗篇91篇， Kita baru saja menyanyikan lagu Mazmur 91. 我们知道诗篇91篇是神对我们的应许，对我们的看顾，对我们的保护。 Kita tahu Mazmur 91 adalah janji Tuhan atas hidup kita, perlindungan Tuhan atas hidup kita, campur tangan Tuhan atas hidup kita. 我们可以依靠它，免去许多的苦难，免去许多的疾病。 Kita dapat mengandalkan Dia, dapat melewati dan juga dapat menghindari semua sakit penyakit dan semua kesulitan yang hidup yang ada. 但是否诗篇91篇
是单单为了我们唱了使到我们不被这个新冠病毒所感染。 Apakah kita menyanyikan lagu Mazmur 91 hanya untuk supaya kita nggak kena corona? 我们感谢主，因为已经3年前神把这首歌给他的教会。 Kita mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan lagu ini kepada kita 3 tahun yang lalu. 我们也感谢主，我们总堂的牧者尼狗牧师，他已经很久一直在宣告读这个诗篇91篇。 Dan kita juga mengucap syukur gembala sidang kita, Pak Niko, sudah lama sekali selalu mengucapkan untuk kita mendeklarasikan Mazmur 91. 所以今天诗篇91篇，我们总堂牧者说，我们每个礼拜都要宣告。 Sehingga gembala kita saat ini berkata setiap minggu kita harus menyanyikan atau mendeklarasikan Mazmur 91. 我有说诗篇91篇是我们一生我们要读，我们一生要唱的歌。 Dan saya mau katakan Mazmur 91 seumur hidup kita adalah lagu, adalah deklarasi yang harus kita ucapkan dan nyanyikan terus-menerus. 因为这是神在我们的一生，我们的一生对我们的看顾保护。 Karena ini adalah satu janji perlindungan, janji pemeliharaan Tuhan atas hidup kita seumur hidup kita. Amen. Amin. 因为诗篇91篇我们唱的是神的话，神的应许。 Karena lagu yang kita nyanyikan atau Mazmur 91 ini adalah janji-janji Tuhan, firman Tuhan. 那我们今天我们佛作我们的生命，我们所要供应我们的生命的，就是神的话，是我们属灵的粮食。 Dan firman Tuhan adalah hal yang harus kita makan, kita terima, kita nikmati setiap hari. Itu adalah makanan kita, itu adalah sesuatu hal yang wajib kita nikmati setiap hari. 我们来看诗篇119篇的20节。 Kita buka di Mazmur 119 ayat yang ke-20. 这边说：“我时常切慕你的典章，甚至心碎。” Di sini dikatakan, jiwaku, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. 那我们看这边诗人，他渴慕，他切慕神的话语，甚至他好像心都要碎了。 Kita lihat di sini pemazmur begitu merindukan firman Tuhan sampai sepertinya hatinya hancur. 意思是神啊，如果没有你的话，我就枯干了。 Artinya apa? Artinya Tuhan, kalau tidak ada firman-Mu, aku ini kering. 神啊，如果没有你的话，我就觉得我里面很干、很枯干，我里面好像是没有得着真正的力量和安慰。 Yang artinya adalah, Tuhan, kalau tidak ada firman-Mu, di dalamku tuh benar-benar kering. Aku tidak mendapatkan penghiburan. Aku tidak mendapatkan sesuatu hal daripada-Mu. 我们看这个经节代表诗人呢，他对神的话语的渴慕的深度是那么的深，那么的深。 Dan ini mengartikan bahwa pemazmur itu merindukan firman Tuhan begitu dalam. 那么我们所渴慕神的话是哪一个话？ Jadi kita merindukan Tuhan itu seperti apa? 是不是圣经的某一些经节我们读了对我很好，所以我们就渴慕？ Apakah kita hanya suka sama ayat-ayat tertentu yang baik untuk kita, lalu kita baru suka firman-firman itu? 当然不是。 Enggak seperti itu ya. 我们所渴慕的神的话，昼夜思念神的话，就是整本的圣经，神所有的话。
yang harus kita rindukan, yang setiap hari, setiap waktu kita renungkan, itu seharusnya ayat seluruh yang ada di dalam Alkitab, keseluruhan firman Tuhan. 阿门。 Amin. 我们看诗篇119篇，刚才的第20节是一个重点，诗人对神的话语的渴慕，昼夜思念。 Dan kita tadi baca di Mazmur 119 ayat 20, ini adalah kerinduan seorang pemazmur akan firman Tuhan. Betapa dia siang dan malam mau merenungkan firman Tuhan. 那诗篇119篇是圣经最长的一篇的圣经节。 Mazmur 119 adalah pasal yang paling panjang di Alkitab. 那总共有176节， Totalnya ada 176 ayat. 在这个176节当中，只有5节，就6节里面不提起神的话语。 Di dalam 176 ayat tersebut, hanya ada ayat ke-6 yang tidak disebutkan sebagai ada firman Tuhan di dalam kata-katanya. Ada 6 ayat. Cuma 6 ayat. 就是84、90、91、121、122和132。 Ayat yang ke-84, 90, 91, 121, 122, 124 ya? 132。132, oke. OK， 那这6个经节里面没有提及神的话，其他170节里面都提起神的话语。 Jadi dari 176 ayat yang ada, hanya ada 6 ayat yang tidak disebutkan ada kata firman Tuhan atau tanda Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi 170 yang lain, semuanya ada kata firman Tuhan dan lain sebagainya. 那这170节里面的分别是用的词句，就是 Dan kata-kata yang dipakai di 170 ayat itu adalah, tolong munculkan layarnya，就是律法言语。这170节里面，每一节里面都有写下律法、典章、言语、汉语、话，或是道、命令，这是顺言、顺词、法度、律例、典章、汉语、道、顺言和应许。 oke, di dalam firman Tuhan, 170 ayat itu dikatakan ada Taurat, firman, perintah, titah, peringatan, ketetapan, peraturan, hukum, jalan, Taurat, janji yang disebutkan sebagai firman Tuhan. 这些都是关于神的话。 Itu semua adalah firman Tuhan. 神的话、神的条理、神的法律。 Firman Tuhan, peringatan Tuhan, ketetapan Tuhan. 神的道路、 Jalan-jalan Tuhan. 神的命令、 Perintah Tuhan. 神的应许、 Janji-janji Tuhan. 神的提醒 Peringatan Tuhan. 和神的决定， Dan juga ketetapan Tuhan. 这些都是神的话语。 Ini semua adalah firman Tuhan. 那这个119篇 Di 经节 pasal 的主题是， di 它 pasal 的主题是 119 ini temanya adalah 默想神的话语。 merenungkan firman Tuhan. 那这个119篇是用字母的字体写成的。 Dan di dalam 119 pasal ini dituliskan itu sesuai dengan abzat. Itu Ya. adalah suatu syair. 前是有22端， Di atas ada 22 bagian,
按照希伯来文有22个希伯来的字母的次序。 itu disesuaikan dengan abjad Ibrani sebanyak 22. 呀，刚才说有22端， Tadi dikatakan ada 22 bagian. 按照希伯来文的字母的次序。 Sesuai dengan abjad urutan di bahasa Ibrani. 那它每一端有8节， Dan di dalam setiap bagian itu ada 8 ayat. 呀，每8节一端，每8节一端，总共有22端。 Oke. Jadi setiap bagian itu ada 8 ayat. 8 ayat, 8 ayat yang kedua, 8 ayat yang ketiga, itu sampai 22. 所以8乘22就是176，就是176节。 8 kali 22 itu adalah 176 ayat. 那这边经节里面所强调的是，唯有神的话语才能够真正的满足我们。 Dan inti dari pasal ini adalah hanya firman Tuhan yang dapat memuaskan hidup kita, hati kita. 阿门。 Amin. 所以我们刚才说，我们对神的话语的科目是整本的圣经，神的话的科目。 Jadi tadi barusan kita katakan, kerinduan kita kepada firman Tuhan seharusnya adalah keseluruhan dari Alkitab itu sendiri. 是的，我们看里面的这个它的诗词，就是用各种的表达方式。 Dan cara diungkapkan di 119 ini, cara dia menyampaikannya itu dengan segala macam cara. 包括用感恩、 Termasuk dengan cara mengucap syukur, 求告、 berdoa, memohon, 赞美 memuji, 和智慧的诗词等等。 dan juga syair-syair mengenai hikmat dan lain sebagainya. 所以我们看这个119篇，这整篇可以说是好像导读一样。 Jadi waktu kita melihat di Mazmur 119 ini, kita itu melihat seluruhnya itu seperti waktu kita membaca dan menyanyikan dan mendoakan firman Tuhan. 那我们今天教会正在推动导读， Dan sekarang gereja kita sedang mengajak untuk kita semua ikut terlibat dalam doa dengan firman Tuhan. 那什么是导读？ Apa itu berdoa dengan firman Tuhan? 我们常常用几节的经节读了以后，我们就为这个经节祷告。 Kita itu akan membacakan beberapa ayat di firman Tuhan. Dan dari ayat firman Tuhan itu kita mendoakan ayat-ayat tersebut. Berdoa dengan ayat-ayat tersebut. 所以我们就无形中神的话就在我们里面活出来。 Sehingga dengan secara kita tidak sadari, firman Tuhan itu masuk meresap dan kita hidupi dalam hidup kita. 我们看到教会很多人接着导读呢，他们的里面不一样。 Dan kita lihat di gereja ada banyak sekali yang ikut dalam kegerakan ini, yaitu berdoa dengan membaca firman Tuhan, kehidupannya diubahkan. 有许多本来不会祷告了，以后就能够祷告， Dari yang tadinya nggak bisa berdoa, sekarang bisa doa. 因为我们相信神的话是活的， Karena kita percaya firman Tuhan itu adalah hidup. 因为神的话就是神自己。 Dan karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. 我们读了神的话，就是我们的神活在我们里面表扬出来。 Yaitu waktu kita membacakan firman Tuhan, kehidupan Tuhan di dalam kita itu dikeluarkan. 阿门。 Amin. 还有我们每天2章的读经很重要。 Jadi kita juga punya kegerakan membaca Alkitab setiap hari 2 pasal. 神在的教会已经兴起了，推动了我们每天2章的
这个圣经节，读2章的圣经节。 Dan di gereja kita sama-sama melakukan pembacaan firman Tuhan yang sama setiap hari 2 pasal. 感谢主，许多人的灵命被提升。 Dan puji Tuhan, banyak kehidupan rohani setiap kita itu makin hari makin maju. 感谢主，我们已经进到新的境界。 Dan puji Tuhan, sekarang kita sudah masuk ke dimensi yang baru. 就是希伯来的新年5781年， Yaitu tahun Ibrani 5781. 5781年是 Pe Aleph， Dan 5781 adalah tahun Te Aleph. 是从2020年的9月份到2021的9月份。 Itu dimulai dari bulan 9 tahun 2020 ini sampai tahun depan bulan 9 2021. 如果 P 是80， Kalau P itu adalah 80 atau 80, 这边先知性的意义就是预备活在前面的10年。 yaitu kalau dalam secara profetik itu kita menyiapkan untuk hidup 10 tahun ke depan. 就是80到89年， Yaitu tahun 80 sampai 89. 也就是说从5780到5789年。 Yaitu dari tahun 5780 sampai 5789. P 的意义是口， P artinya adalah mulut. 口这边有4个含义。第一，说话。 Dan mulut itu ada 4 arti. Yang pertama adalah berkata-kata, berbicara. 我们从去年我们说话，说神的话，宣告神的话，宣告神的应许。 Dari tahun kemarin kita sudah selalu berkata untuk kita mengatakan firman Tuhan, kita mengucapkan firman Tuhan, kita mendeklarasikan janji-janji Tuhan. 第二个是表达， Yang kedua yaitu mengucapkan atau mengeluarkan isi hati. expresi， Iya. 呀，我们的口要将我们内心的事，我们的心思意念告诉我们的神。 Dan mulut kita itu menyatakan, mengekspresikan, mengucapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. 表达我们对他的爱，对他的敬畏。 Menyatakan betapa kita mengasihi Tuhan, menyatakan betapa kita menghormati Tuhan. 所以我们对神很多我们里面的表达，表达给我们的神。 Dan apa yang ada di dalam kita, kita ekspresikan kepada Tuhan. 第三个是发声或者发出声音。 Yang ketiga yaitu mengeluarkan perkataan atau mengeluarkan suara. Vokalisasi Vokalisasi ya, oke. 是用我们的口来赞美我们的神，用我们的口来唱诗献给我们的神，来歌颂赞美他。 Jadi dengan mulut kita, kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dengan mulut kita, kita mengagungkan Tuhan, kita memuji Tuhan. 还有第四是言辞或者无加伴， Yang keempat adalah ucapan. 是借着我们的口，我们向神献上感恩，感谢我们的神。 Yaitu dengan perkataan kita, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kita. 我们感谢神，神给我们的口，就是单单要来荣耀他、赞美他。 Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita mulut hanya untuk memuji Dia, untuk meninggikan nama Dia. 我们的口绝对不要说一些不好的话， Mulut kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. 因为圣经说，在箴言说，生死在舌头的泉下。 Iya, karena firman Tuhan di Amsal dikatakan hidup mati dikuasai oleh lidah. 喜爱他的必吃他所结的果子， Yang menyukainya akan makan buahnya. 就是我们讲究好的，我们就将要领受好的。
Yes. Kalau kita mengatakan sesuatu hal yang baik, kita akan makan buah yang baik, kita akan terima yang baik. 我们讲出不好的，我们就领受自己所处的说不好的话。 Jadi kalau kita mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, yang kita makan, yang kita nikmati nanti juga hal-hal yang tidak baik yang kembali kepada kita sendiri. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. P Alif 之年就是81年， P Alif yaitu tahun 81. 先知性的意义是创造主的口，教导之年。 Yang artinya yaitu mulut Elohim mengajar kita. 阿门。 Amin. A Alif 之年也预表 Ini juga artinya 从创造主口中所说出的话将成就的一年。 segala perkataan yang keluar dari mulut Elohim akan terjadi di tahun ini. 所以我们知道有教导是创造主的教导，有创造主口中所说的话必成就。 Yang pertama yaitu mulut Elohim akan mengajar. Yang kedua, di mulut perkataan yang keluar dari mulut Elohim akan digenapi. 我们求主帮助我们， Dan biarlah kita minta Tuhan tolong setiap kita. 神要将给我们一个新的心， Tuhan akan berikan kita hati yang baru. 他把他新的灵要放在我们里面， Dan dia berikan kita roh yang baru. 使我们的这个蛇心被除掉。 Sehingga hati kita yang keras ini boleh dibuang. 蛇心就是刚硬的心，要被除掉。 Hati yang batu, hati yang keras itu akan dibuang. 神赐给我们一个肉心， Dan Tuhan memberikan kita hati daging, 就是温柔的心。 yaitu hati yang lembut. 阿门。 Amin. 那我们看创造主的口来教导我们。 Kita melihat bagaimana mulut Elohim mengajar kita. 第一，我们愿意被神教导。 Yang pertama, mari kita sama-sama bersedia untuk diajar Tuhan. 神要来教导教训我们。 Tuhan mau mengajar, Tuhan mau mendidik kita. 呀，我们看以赛亚书48章17节。 Kita lihat di Yesaya 48 ayat 17. 耶和华你的救赎主以色列的圣者如此说：我是耶和华你的神，教训你，使你得益处，引导你所当行的路。 Yes. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. 呀，神要来教训我们， Tuhan mau mengajar kita. 直到我们呢是对我们有益处的。 Untuk kita itu sangat bermanfaat, memberikan faedah kepada kita. 我们领受神许多的好处，我们要被教导、被教训。 Kalau kita mau terima semua yang terbaik dan hal-hal yang baik dalam hidup kita, kita harus bersedia diajar, mau diajar Tuhan. 圣经说，我们人好像迷失的羊一样。 Firman Tuhan katakan kita manusia seperti domba yang tersesat. 耶稣把我们找回来，他带领我们。 Dan Tuhan yang bawa domba yang tersesat itu kembali, membawa setiap kita kembali untuk menuntun kita. 他是我们的好牧者，他引导我们走 Dan dia adalah gembala yang 正 baik. 确的道路。 Dia akan kembalikan kita ke jalan yang benar. 阿门。 Amin. 所以神的教训对我们有益处，是 Jadi 他要指示我们当行的路。 Dan pengajaran Tuhan itu memberikan faedah, memberikan hal-hal yang baik kepada kita, dan juga akan menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. 第二，马太福音的5章1到2节， Yang kedua di Matius 5 ayat 1 dan 2. 这边耶稣看见许多人，就上了山，既已坐下，门徒就到他跟前，他就开口教训他们。 Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka, katanya.
我们看耶稣就常常召集他的门徒来教训他们。 Kita lihat Yesus sering mengumpulkan murid-murid untuk Tuhan ajar. 他的门徒也要被耶稣所教训。 Dan murid-muridnya pun bersedia untuk diajar Tuhan Yesus. 我们今天我们是主的门徒，我们要被主教训。阿门。 Dan hari ini setiap kita adalah murid-murid Tuhan. Kita harus diajar Tuhan. Kita mau diajar Tuhan. 第三启示录的第3章19节， Yang ketiga itu ada di kitab Wahyu 3 ayat 19. 启示录3章19节说：“凡我所疼爱的，我就自备管教他。所以你们要发热心，也要悔改。” Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 这边说：“凡我所疼爱的， Di sini dikatakan yang dikasihi Tuhan. Barang siapa yang dikasihi Tuhan. 在我们当中，每个都是被神所疼爱的。阿门。 Setiap kita di sini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. 会有感觉到神不爱你吗？有吗？ Ada nggak yang di sini merasakan Tuhan nggak sayang kamu? 绝对没有。阿门。 Nggak ada ya. Semuanya 所以 disayang 我 Tuhan 们 ya. 我们要对自己说：“我是神疼爱的。” Kita harus bilang sama diri kita sendiri, saya ini disayang Tuhan. 我们大家说：“我是神所疼爱的。” Yuk sama-sama bilang, saya ini disayang Tuhan. 阿门。 Amin. 如果凡他所疼爱的，他就自备管教。 Di sini dikatakan, yang Tuhan kasihi, Tuhan tegur, Tuhan hajar. 如果我们错，他就自备我们，他用那话来自备我们。 Dan kalau kita salah, Tuhan akan dengan firman-Nya, Dia tegur setiap kita. 如果我们不听他的话，他要来管教我们。 Kalau kita nggak dengar juga, Tuhan datang, Tuhan hajar kita. 他自备，他管教，我们还是属于神的人。阿门。 Kalau Tuhan hajar dan Tuhan tegur, itu berarti kita masih milik Tuhan. 如 Amin. 果神不讲话，那我们就张惊害怕了。 Harusnya kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa dan tidak melakukan apapun, kita harusnya gemetar, kita harusnya takut. 如果今天神不理睬你，不跟你说话， Kalau 你 hari 觉 ini 得 Tuhan 你会感觉 cuekin 到如何？ cuekin kamu, nggak ngomong sama kita, itu rasanya seperti apa? 阿门。我们是神所疼爱的。 Ingat, kita ini semua adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. 你们说，所以你们要发热心，也要悔改。 Di sini dikatakan, ayo relakan hatimu dan bertobatlah. 发热心这边的发热心什么意思？ Nah, di sini relakan hatimu itu artinya apa? 是他对我们的教训，我们回应他，我们很积极的回应，里面还是火热的。 Amin. Jadi kita itu benar-benar meresponi teguran Tuhan. Benar-benar melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan itu benar-benar serius. 是 Aktif. 当我们受到他的慈悲管教，我们就冷冷淡淡，不理睬我们的神。 Jangan sampai waktu Tuhan tegur, Tuhan hajar, terus kita cuek, kita dingin, kita enggak ada respon. 阿门。 Amin. 我们要火热，我们要对他的回应火热，我们要积极的回应他。 Kita harus aktif, kita harus meresponi Tuhan dengan cepat. Kita harus merelakan hati kita untuk dibentuk, diajar, dan dihajar. 还要悔改。 Dan juga bertobat. 阿门。 Amin. 当被管教了，我们就悔改。阿门。 Kalau kita ditegur, bertobat. Amin. 神绝对没有撇下我们。阿门。 Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. 他都爱我们每个人。 Karena Dia sangat mengasihi setiap kita. 感谢主， Puji Tuhan. 创造主的口教导我们。 Perkataan mulut Elohim mengajar kita. 主耶稣基督他的话语，用话语来教训我们。
Dan firman Tuhan melalui Yesus Kristus berbicara mengajar kepada kita. 第二，创造主口中说的话将成就。 Kedua yaitu perkataan yang keluar dari mulut Elohim akan digenapi. 我们来读以赛亚书55章11节。 Kita buka di kitab Yesaya 55 ayat yang ke-11. 神说：“我口所发出的话，也必如此，皆不突然返回，皆要成就我所喜悦的，在我发出去成就的事上，我发出去成就必做命定，必然亨通。” Amin. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Amin. 就是我们的创造主，他所发出的每一句话， Perkataan Allah pencipta Elohim dalam setiap perkataan yang keluar dari mulutnya 既不会突然的返回的， tidak akan kembali dengan sia-sia. 因为他一发出去， Karena begitu dia keluarkan firman, 就必定成就。 itu akan berhasil. 阿门。 Amin. 因为他是创造主， Karena dia adalah Allah pencipta Elohim. 我们来看创造主怎么样成就他造天地万物人类。 Yuk kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, manusia dan seluruhnya. 在创世纪的第1章里面， Itu ada di Kejadian 1. 有6处说，事就这样成了。 Dan ada 6 kali dikatakan 在印尼文说，dan jadilah demikian。 ya, terjadilah demikian. 呀，从第1章里面，神创造了宇宙，神创造了地上所有的一切。他6次提起说，事就这样成了。 Dan di Kejadian 1 dari Tuhan mulai menciptakan alam semesta, seluruhnya ada 6 kali Tuhan berkata, dan jadilah demikian. 只是在第1章里面。 Itu ada di Kejadian 1. 那第2章的第1节 Di Kejadian 2 ayat yang pertama 到第3节这边 sampai yang 说， ketiga dikatakan, 神创造的功已经完毕，就在第7天、第七日卸了一切的功，安息了。 demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. 第3节上半节，神赐福给第7日。 Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. 定为圣日，因为在这日神卸了他一切创造的功，就安息了。 Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 我们看刚才第1章有6次的神说，事就这样成了。 Jadi kita tadi lihat di Kejadian 1 ada 6 kali Tuhan di Alkitab tercatat sebagai kata, dan jadilah demikian. 意思是创造主说的，有太阳，有月亮，有众星星，地上有植物，有海，有所有的一切，事就这样成了。 Jadi waktu Tuhan berkata, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah bintang-bintang, maka terjadilah demikian. 那第2章第1节说，神创造的功已经完毕了。 Yang kedua, pasal yang kedua dikatakan, demikian diselesaikannya segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. 意思第7就是也全部已经完毕，已经成就了。 Pada hari ke-7 semuanya sudah terjadi, semuanya telah diselesaikan. 所以神做完他的一切的工作，总共有多少？7次，说已经成就了。
Jadi ada 7 kali Tuhan berkata, Tuhan melakukan segala sesuatu dan terjadilah segala sesuatu yang dikatakannya. 第七节他就赐福给我们人类。 Dan hari ke-7 dia memberkati kita, umat manusia, ciptaannya. 阿门， Amin. 阿门。我们刚才说这个创造主所说的话必定成就。 Tadi kita katakan yaitu perkataan yang keluar dari mulut Elohim akan pasti digenapi. 有3件很重要的成就。 Ada 3 hal yang sangat penting untuk digenapi. 刚才第一个成就就是神创造天地万物和我们人类已经成就了。 Yang pertama yaitu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia, itu sudah digenapi. 如果他没有创造我们，今天我们不在这个世界上。 Kalau Tuhan tidak ciptakan kita, kita tidak ada di bumi hari ini. 阿门。 Amin. 第二个成就 Yang 就 kedua 是 yang 主耶 digenapi, 稣救赎人类已成就了。 yang kedua yang telah digenapi yaitu apa karya penyelamatan Tuhan Yesus atas umat manusia telah digenapi. 约翰福音17章的第4节说， Yohanes 17 ayat 4 berkata, 当耶稣要上十字架，他对天父的祷告。 ini adalah doa Yesus sebelum naik di atas kayu salib. 他对父神说 Dia berkata kepada Tuhan, 我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已经成全了。 Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 意思是天父所吩咐耶稣做的事，他已经完成了，已经成全了。 Yang artinya adalah apa yang Bapa di surga perintahkan kepada Yesus untuk Yesus lakukan, telah Yesus lakukan semuanya, telah Yesus genapi. 他怎么样成就？就是在约翰福音19章28到30节里面。 Bagaimana Yesus menggenapinya, bagaimana Yesus menyelesaikannya, ada di Yohanes 19 ayat ke-28 dan sampai 30. 我们来读约翰福音19章。 Kita baca sama-sama di Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. 只是以后耶稣知道各样的事已经成了，不要使经上的话应验，就说我渴了。 Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, ia berkata, supaya genaplah yang ada tertulis di kitab suci, aku haus. 就是当耶稣被挂在十字架上、钉在十字架时候所说的话。 Ini adalah perkataan Yesus waktu Yesus sedang tergantung di atas kayu salib. 第29节有一个器皿盛的醋放在那里，他们就拿海龙担满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。 Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicerupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 我们知道耶稣当他挂在十字架上的时候， Kita lihat Tuhan Yesus waktu digantung di atas kayu salib, 他整个身体已经疲乏了，整个满身都被鞭打。 seluruh tubuhnya itu sudah sangat lemah karena telah dipukuli, dicambuk, 他正在忍受一切的痛苦， dan dia sedang menanggung segala penderitaan. 不但整个身体被鞭打，那么的疼痛， Bukan hanya sakit karena cambuk di sekujur tubuhnya, 还有头上的荆棘的冠冕刺住他的头，那么整个身体是已经无法形容的痛苦。 Jadi juga di mahkota duri yang ada di kepalanya itu benar-benar menusuk sampai ke tulang tengkoraknya. Itu seluruh tubuhnya mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. 还有他的肋骨被刺，那个整个身体的血液就不断的流出来了。
Dan juga ada tombak yang menombak dia punya perut, dia punya sisi lambung, sehingga seluruh darah yang ada di sana juga tercurah keluar. 这个时候他已经口渴，他口渴， Dan saat itu dia haus. 所以他们就拿那个醋给他沾在了他的口。 Dan akhirnya mereka, orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus mengambil anggur asam itu dan juga memberikannya kepada mulut Yesus. 第30节， Ayat yang ke-30, 耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交给神。 sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 刚才说我们看有3个重要的成就， Dan kita tadi katakan ada 3 hal yang sangat penting yang digenapi. 第一个成就就是神创造天地万物和我们人类已经成了。 Yang pertama yaitu proses penciptaan alam semesta dan manusia itu sudah digenapi. 人类已经犯了罪，神必定差派他的独生者来世界担当我们的罪。 Dan manusia jatuh ke dalam dosa sehingga Tuhan harus mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke bumi ini untuk menanggung dosa-dosa kita. 他一定要上十字架 Dia harus naik ke atas kayu salib 来救赎人类， untuk menyelamatkan umat manusia. 最后在十字架上他说成了。 Sampai akhirnya di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. 第三， Yang ketiga, 今天我们怎么样去完成神所吩咐我们去做的事？ sekarang bagaimana kita yang harus menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan kita untuk kita kerjakan dan selesaikan. 使到主在我们身上的计划和旨意能够在我们身上成就。 Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu digenapi. 而且主吩咐我们说：“你们要做比我更大的事。” Tuhan katakan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan bahkan yang lebih besar daripada itu. 还有许多神的工作还没有成全，今天就在你在我的身上，我们要去成全。 Amin. Ada banyak hal-hal yang Tuhan perintahkan yang belum digenapi, yang belum diselesaikan. Hari ini adalah tugas engkau dan saya untuk menyelesaikannya, untuk menggenapinya. 今天我们怎么样让主所吩咐的能够成全在我们的身上，我们能够去成就主的所吩咐的。 Sekarang bagaimana caranya untuk kita dapat menggenapi, menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kehendaki Tuhan kita mau kerjakan. 我们要昼夜的思念神的话，渴慕神的话。 Kita harus renungkan firman Tuhan, merindukan firman Tuhan siang dan malam. 而且是甘心的被他教导。 Dan juga kita harus rela hati diajar oleh Dia. Bersedia Tuhan ajar. 第二，我们就效法耶稣怎么样顺服天父的吩咐，他完成了救赎人类的工作，死在十字架上。 Dan yang kedua, kita harus teladani apa yang Yesus telah kerjakan. Yesus bersedia untuk mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas Tuhan atas hidupnya. Demikian juga kita harus teladani itu. 我们怎么样效法呢？ Bagaimana kita meneladaninya? 马太福音16章24到25节， Matius 16 ayat 24 sampai 25. 耶稣说：“我实实在在的告诉你们，我所做，刚才说已经读了，我所做的事，你们要做，并且要做比我做更大的事。” Tadi kita sudah katakan di Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. 而且我们要背起十字架跟随主。
Dan kita harus memikul salib mengikuti Tuhan. 主说：“你们当背起十字架来跟随他。” Lalu Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. 耶稣为我们死，他钉十字架。 Yesus mati di atas kayu salib dan juga bagi kita. 耶稣也没有吩咐我们为他死，叫我们钉在十字架，没有。 Tuhan tidak menyuruh kita untuk mati di kayu salib untuk dia, tidak perlu. 但是他要叫我们背起十字架。 Tetapi dia mengajar kita untuk memikul salib. 今天我们的十字架是什么？ Sekarang salib kita itu apa? 就是神许可的，我们经历一切的苦难， Yaitu segala penderitaan, segala kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. 一切的挣扎，一切的挑战， Segala pergumulan, segala tantangan yang sedang kita hadapi. 神要我们去传福音， Tuhan mau kita pergi keluar untuk menginjil. 使万人做主的门徒。 Untuk menjadi murid Tuhan, menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. 我们无论得舍不得舍，我们都要去。 Keadaannya baik atau tidak baik, kita harus pergi keluar. 可能我们有时感到疲倦，要去辐射，我们还是要去做。 Kadang-kadang kita mungkin merasa badan kita udah lemah, capek. Kita juga harus pergi keluar menginjil. 这就是背起我们的十字架。 Itu adalah memikul salib. 阿门。 Amin. 我们相信每个人都乐意背起我们的十字架。 Kita tahu di sini semuanya ikhlas dan bersedia untuk memikul salibnya masing-masing ya. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. 现在这个新冠病毒， Di tengah corona ini, 我们不能够出门， kita nggak bisa keluar rumah. 我们关在家里， Kita ada di rumah. 好像不自由。 Kayaknya nggak bebas ya. 但是我们还要侍奉，还要敬拜，还要参加各样的工作。 Tapi kita harus tetap memuji, kita harus menyembah, kita harus ibadah, kita harus tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. 也就是我们当背自己的十字架。 Itu adalah waktunya kita memikul salib kita. 阿门。 Amin. 刚才第一，我们科目神的话，我们不要被教导。 Yang pertama tadi kita harus rindukan firman Tuhan, kita bersedia untuk Tuhan ajar. 第二，我们背起我们的十字架。 Yang kedua, mari kita sama-sama pikul salib kita masing-masing. 第三，我们要拥有对神拥有创意的信心。 Yang ketiga, kita harus mempunyai iman yang aktif kepada Tuhan, iman yang kreatif kepada Tuhan. 什么是创意的信心？ Apa itu iman yang kreatif kepada Tuhan? 神要我们望着他， Tuhan mau kita benar-benar melihat kepadanya. 我们看到神创造了宇宙天地万物和我们人类。 Kita lihat Tuhan ciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk kita manusia. 神只用他的口说成了就成了。 Waktu Tuhan katakan terjadi, maka itu terjadi. 我们可以看过去旧约时代神行的很多伟大的事，很多的神迹。 Dan kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan melakukan banyak sekali mujizat, banyak tanda-tanda ajaib. 这些都证明创造主他的能力是无限量的。 Kita lihat itu adalah artinya Elohim, Allah pencipta itu kuasanya itu tidak terbatas. 我们绝对不要有任何的负面说，或是否定说不可能，不可能。 Jangan sampai di kepala kita membatasi Tuhan dan berkata nggak mungkin, dan nggak mungkin. 当我们昼夜思念神的话，渴慕神的话， Waktu kita setiap hari, setiap waktu merindukan dan merenungkan firman Tuhan, 就是神所说的每一句话，我们都阿门，都相信，绝对没有怀疑的。 dan waktu kita mengaminkan setiap firman Tuhan dan tidak meragukan firman Tuhan, 我们要拥有这样创意的信心。 kita juga akan mempunyai iman yang kreatif, iman yang menciptakan. 对我们的神，我们的观念不再一样。
Sehingga pandangan kita kepada Tuhan, perspektif kita kepada Tuhan tidak akan sama lagi. 他所说的所有任何的话，我们都绝对的相信。 Apapun yang keluar dari firman Tuhan, apapun yang keluar dari mulut Tuhan, itu kita percaya sepenuhnya. 我们来看两节经节，马太福音21章 Kita buka di kitab Matius 21, 21节， ayat yang ke-21. 这边当耶稣做出一个这个无花果树，他就枯干，然后门徒就问他为什么能够行这样的事。在这边耶稣回答说。 Di sini adalah waktu Yesus mengutuk suatu pohon ara karena dia tidak menemukan buah di sana. Lalu murid-muridnya bingung dan berkata, kok bisa? Dan Yesus menjawab mereka katanya, 耶稣说：“我实实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树所行的事，就是对这座山说：你挪到此地，投在海里，也必成就。” Lalu Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi. 我们再看路加福音17章第5、第6节， Kita juga buka di kitab Lukas 17 ayat 5 dan 6. 门徒常常对主的信心不够。 Para murid Tuhan itu kadang-kadang imannya nggak cukup ya. 所以他们所望的神、所看的神是 Lalu 有 mereka 限量的。 mengharapkan kepada Tuhan itu benar-benar ada kapasitas tertentu. 所以这边门徒对主说：“求主加添我们的信心。” Lalu rasul-rasul atau murid-murid itu berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. 为什么他们这样的对主说呢？ Kenapa mereka berkata seperti itu kepada Tuhan? 因为他们承认他们的信心不够。 Karena mereka mengakui iman mereka nggak cukup. 求主今天也增加我们每个人的信心， Dan biarlah Tuhan juga hari ini menambahkan iman kepada setiap kita. 让我们的信心不再一样。 Sehingga iman kita tidak sama lagi. 这边主说：“你们若有信心，像一粒芥菜种，就能对这棵桑树说：你要拔起来，要拔起根来，栽在海里，它也必听从你们。” Lalu jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka ia akan taat kepadamu. 我们看这两个经节，神在教导的门徒，而且教导我们什么？ Jadi kita lihat dari dua ayat yang kita baca ini, Tuhan sedang ngajar kita sebagai murid-muridnya itu apa? 是不是神要我们的信心就把这个大山把它搬到海里？ Apakah Tuhan mau iman kita itu sampai dapat memindahkan gunung ke laut? 是不是把一棵双树也是无花果树，把它连根都拔起来，把它栽在海里？ Apakah iman kita sampai harus bisa memindahkan pohon ara, mencabut pohon ara dan menanamnya di laut? 但是神要他的门徒要我们相信一件事， Yang Tuhan mau kita murid-muridnya percaya satu hal. 神是创造宇宙天地万物的神。 Tuhan itu adalah Allah Elohim, pencipta langit, bumi, dan alam semesta. 一切的大自然，地上的无论是一切的树木，或是一切的山，也是他造的。 Segala yang Tuhan ciptakan itu ada gunung-gunung dan juga pohon-pohon itu ciptaan Tuhan. 他有能力把它搬到海里，他有能力把这个树把它拔起来栽在海里。 Dan Tuhan punya kuasa untuk memindahkan itu ke gunung dan memindahkan pohon-pohon itu ke laut. 意思是神要我们有超自然的信心。 Dan artinya yaitu Tuhan mau kita mempunyai iman yang benar-benar supranatural, di atas rata-rata. 阿门。 Amin. 什么是把山搬到海里？ Apa itu memindahkan gunung ke laut?
如果今天我们的问题所面对的问题，好像一座山，好像在那边不动了，我们也不能够把它转移了，好 Kalau 像没有办 misalnya 法了。 Kalau misalnya saat ini kita mengalami suatu pergumulan, suatu hal yang seperti gunung besarnya permasalahan dan tidak bisa kita pindahkan, 我们要相信我们的耶稣， kita harus percaya Tuhan Yesus kita. 他必定能够把我们的问题，好像山那么的大，那么的不动不稳定，不能够动，不能够转移，他要把它搬掉。 Tuhan dapat memindahkan persoalan yang sebesar gunung pun yang tidak dapat kita pindahkan, Tuhan bisa pindahkan. 什么是把桑树把它连根拔掉，把它栽种在海里呢？ Apa itu mencabut pohon ara sampai ke akar-akarnya dan ditanam di laut? 难道它在海里还会生长吗？ Apakah pohon ara kalau di laut masih bisa tetap hidup? 但是如果耶稣这样做，一定能够的。 Tapi kalau itu adalah yang Yesus lakukan, pasti bisa. 但是今天 Tetapi hari ini, 我们的什么问题，好像一棵大树，好像那么的根，那么深了，已经不能够动了，我们没有办法了。 kalau kita punya masalah, punya pergumulan, seperti pohon yang akarnya sudah dalam, yang kita nggak bisa pindahkan, yang benar-benar sudah nggak bisa kita sanggup lagi. 神要帮助我们把这棵大树连根都拔起来，搬到海里。 Tuhan bisa bantu kita mengangkat pohon ini, mencabut pohon ini sampai ke akar-akarnya dan membuangnya. 重点是 Yang penting adalah 相信我们这位创造主，他所做的超乎一切的自然界。 amin. Percaya kepada Allah Elohim pencipta kita. Apa yang dia kerjakan dapat melampaui segala yang natural. 我们只要信， Asal kita percaya. 我们只要信，不要怀疑。 Asal kita percaya saja, cukup percaya saja, dan jangan pernah meragukannya. 直到神的计划、神的吩咐能够成全在我们的身上。 Sampai rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. 最后， Terakhir, 怎么样到最后我们能够成就神的在我们身上的计划和旨意？ bagaimana kita dapat menggenapi semua kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita? 我们来读提摩太后书4章6到8节。 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 我们知道保罗他的一生是已经把他的生命交给神为主，做许多的大事。 Kita lihat Paulus sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupannya, melakukan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. 神所吩咐、所命令的，他完全没有推迟，他完全行自己的神的旨意在他身上。 Dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah mengulur-ngulur apa yang Tuhan suruh dia kerjakan. 当他也知道他不久要离开世界了， Waktu dia tahu kematiannya sudah dekat, 他说：“我现在被交奠，我离世的时候到了。” dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. 他知道他已经要离开世界了， Dia tahu waktu kematiannya sudah dekat. 所以说，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。 Dikatakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。 Amin. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Amin. 我们在这边可以看到，保罗很清楚，他已经完成了主的舍命、主的托付、主一切的命令。 Dan kita lihat di sini Paulus itu begitu yakin dia telah menyelesaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, amanatnya Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup dia. 他也很清楚，神预备了公义的冠冕要赐给他。 Dan dia juga begitu jelas tahu Tuhan telah menyediakan mahkota kebenaran untuk dia. 所以今天他也渴慕我们每个人跟做他的脚步，神也赐给我们这公义的冠冕。 Dan dia juga mau kita semua anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, untuk mengikuti jejak Paulus, untuk kita akan terima mahkota kebenaran dari Tuhan. 阿门。 Amin. 求神赐福他的话， Dan biarlah Tuhan berkati firman Tuhan. 让我们每个渴慕神的话要被教导。 Sehingga setiap kita anak-anak Tuhan yang rindu firman Tuhan mau diajar. 背起我们的十字架， Mengangkat salib, memikul salib kita. 对神有完全的信心，甚至是 Percaya 超自然的信心。 Percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bahkan iman yang supranatural. 行完神在我们身上的托付，他的旨意。 Menjalankan, melaksanakan, menyelesaikan setiap tugas dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. 讨神的喜悦。 Menyenangkan hati Tuhan. 今天我们所遭遇的任何事情，我们仍然要感谢主。 Apapun yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan kita, mari kita terus mengucap syukur. 不要害怕，不要挂虑，不要埋怨，不要张进。 Jangan takut, jangan khawatir, jangan gemetar, dan jangan bersungut-sungut. 神要我们做的，他必定与我们同在。 Kalau Tuhan suruh kita lakukan, Tuhan pasti menyertai kita. 他要我们做的，他必定加能力给我们，使到我们有能力去做。 Amin. Apapun yang Tuhan suruh kita kerjakan, Tuhan akan tambahkan kemampuan kepada kita sehingga kita sanggup melakukannya. 记得没有太大的事，没有太难的事，在神的里面。 Amin. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sukar, tidak ada perkara yang mustahil. 他必定帮助你，帮助我。 Dia akan tolong engkau, dia akan tolong kita. 今天他叫你做比较小的事，你就忠心把它做。 Kalau hari ini Tuhan suruh kerjakan perkara-perkara kecil, hal-hal kecil, ayo lakukan. 今天他叫你做更大的事，你就心甘乐意去做。 Kalau hari ini Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar, ayo ikhlas lakukan dengan sukarela. 今天他把更大的事叫你去做，我们就靠着他去做。 Amin. Kalau Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar untuk kita lakukan, ayo kita andalkan dia dan kita kerjakan. 因为我们是单单荣耀他的名， Karena tujuan kita hanya untuk memuliakan namanya. 行完主的功。 Menyelesaikan apa yang menjadi tugas dari Tuhan untuk kita. 感谢主， Puji Tuhan. 愿神赐福他的话。 Biarlah Tuhan berkati firman-Nya. 我们祷告， Mari kita sama-sama berdoa. 主求你帮助我们。 Tuhan tolong setiap kami. 今天你的话在这藏在我们的心里， Sekali lagi firman-Mu Tuhan ada masuk dalam hati kami. 我们要对你说， Kami mau katakan padamu, 主啊，我们愿意你来教导我们。 Tuhan kami bersedia untuk Tuhan ajar. 主啊，我们心甘乐意的背起我们的十字架。 Tuhan, kami mau dengan rela dan ikhlas untuk memikul salib kami. 主啊，我们对你要有信心，而且超自然的信心，有创意的信心。 Tuhan, kami mau mempunyai iman kepadamu adalah iman yang teguh, iman yang supranatural, dan iman yang kreatif. 我们不要再限制我们自己， Kami tidak mau membatasi diri kami sendiri. 我们不要限制我们的神要做的事。 Kami tidak mau membatasi Tuhan bisa lakukan apa. 创造主所做的必定成就。 Sebab apa yang dilakukan oleh Allah pencipta Elohim itu pasti digenapi, pasti 创造 terjadi. 主所发出的话语必定成就。 Segala perkataan yang keluar dari mulut Elohim pasti digenapi dan terjadi.
今天凡你对于我们每个人的吩咐，你要我们做的事，主啊，我们愿意。 Tuhan, apapun yang menjadi perintah-Mu, tugas-Mu atas hidup kami, Tuhan, kami bersedia. 愿你的话成就在我们每个人的身上。 Dan biarlah setiap firman-Mu digenapi dalam kehidupan setiap Amin. kami. 感谢你赐福你的子民， Tuhan, terima kasih berkati setiap umat-Mu. 在有软弱的，每个都是刚强壮胆。 Tidak ada lagi yang lemah, setiap kami adalah kuat dan gagah perkasa. 我们看我们神所当看的， Dan kami akan melihat apa yang Tuhan suruh kami lihat. 看到我们这位无限量的神活在我们当中。 Dan kami akan lihat Allah kami yang tidak terbatas itu hidup di dalam kehidupan kami. 我们要与你一同行。 Dan kami akan melakukan hal-hal bersama dengan Engkau. 感谢赞美你， Terpuji nama-Mu. 听我们的呼求祷告， Dengar doa kami 奉耶稣圣名， dalam nama Yesus. 阿门。 Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Amin. 感谢主，我们今天蒙福，因为神的话。 Kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus siang hari ini. 我们今天也是要一起领受神的杯、神的饼。 Kita siapkan hati, kita angkat satu pujian. 我们预备我们的心，我们唱一首歌。一切都是你的恩典，一切都是你的恩典，不停献上赞美感恩，永远活在主恩典中。 一切都是你的恩典，一切都是你的恩典，哈利路亚！不停献上赞美感恩，永远活在主恩典中，永远活在主恩典中，永远活在主恩典中。阿门。我们预备我们的心，领受神的饼、神的杯。 Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus dari Tuhan. 主啊，在此饶恕我们一切软弱，我们一切的罪， Tuhan, sekali lagi ampuni setiap dosa pelanggaran kami. 洁净你的仆人，洁净我们每个人。 Tuhan, bersihkan hamba-Mu, bersihkan seluruh jemaat-Mu. 主耶稣，我们知道你已经留下了很好的榜样， Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. 帮助我们效法你。 Bantu kami untuk meneladani Engkau. 你顺服天父的旨意，直到 Engkau 最后 taat 在十字架上。 kepada perintah Bapa sampai akhirnya di atas kayu salib. 今天你帮助我们顺服你，直到最后。 Dan Tuhan juga ajar setiap kami untuk taat padamu sampai 感谢赞美你， terpuji nama. 听我的祷告。 Dengar doa kami. 我当日传给你们的原是从主领受的， Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 是主耶稣基督被卖的那一夜，拿起饼， Yaitu bahwa Tuhan Yesus malam ia diserahkan mengambil roti. 祝谢了就拨开锁， Ia mengucap syukur atasnya dan memecahkannya dan berkata, 这是我的身体为你们舍的， inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 你们应当如此行，为的是纪念我。 Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我们手上所举的饼代表耶稣的身体， Roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus 因你为我破碎， yang telah dipecahkan demi engkau dan aku. 我们尊敬他， Mari kita hormati dia 奉耶稣圣名一起领受。 dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
主，感谢主。 Kasih Tuhan. 饭后也照样拿起杯来举起我们的杯， Demikian juga dia mengambil cawan setelah makan. Mari kita angkat cawan kita. 说这杯是用我的血所立的新约。 Dan berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 举起我的杯，杯代表耶稣的宝血， Dan cawan ini melambangkan tubuh Kristus 为你为我流出。 yang telah dicurahkan demi engkau dan aku. 我们尊敬他， Mari kita hormati dia 奉耶稣的名一起领受。 dan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Para 感谢你，耶稣， Ayo kita mengucap syukur. Kita berterima kasih pada Tuhan. 感谢你，感谢耶稣，感谢你，感谢你耶稣，感谢你，感谢你耶稣，感谢你。 Yesus. 感谢你耶稣。 Yarabara shekara yarabara. Kirabatakarabalam. Urabara yaraba siaraba yarabara sekarara. Urabara shakabatakara yara. Shikabadabara sekara ya. Ya la la la. 感谢主耶稣， Tuhan Yesus terima kasih. 感谢你，你这样的疼爱我们。 Tuhan Yesus terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. 我们很清楚，我们知道，我们是永远属于你的。 Kami begitu jelas dan tahu selamanya kami adalah milik-Mu. 我 Amin. 们相信你不会离开我们，不会撇 Dan 下 kami 我们。 percaya Kau tidak akan tinggalkan kami, Kau tidak akan buang kami. 今天在这拥抱你的子民， Hari ini Tuhan datang dan peluklah setiap umat-Mu. 扶持软弱的， Mari angkat semua yang dalam kelemahan. 他们可以得到刚强， Untuk semuanya dapat dikuatkan dan menjadi kuat. 医治他们有病的得到完全的痊愈。 Yang punya sakit penyakit Tuhan saat ini Tuhan sembuhkan sehingga benar-benar sembuh sempurna. 走投无路的，主你为他们开路， Yang tidak punya jalan keluar, Tuhan bukakan jalan. 加倍给你的儿女们信心， Tambahkan iman di atas hidup setiap anak-anak-Mu. 从神而来的信心， Iman yang berasal dari Tuhan. 直到我们不动摇， Sampai kami tidak tergoncangkan. 完全相信你，依靠你，跟随你。 Percaya dan mengandalkan Engkau sepenuhnya. 感谢赞美你， Terpuji nama-Mu. 感谢主， Terpuji nama Tuhan. 奉耶稣圣名，阿门。 Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan doa syafaat jemaat dan diakhiri dengan doa berkat oleh Pak Johan. 我们要结束我们的聚会，我们要祷告，我们要接受、领受神的祝福。 Oh siara baraba shaka para yara siara yara shaka para bara shika para nara sakara oh dia bara shikara yara yara siara bara iri yara 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 举起我们双手， Mari kita angkat kedua tangan kita, 领受祝福， terima berkat. 但愿天父的慈爱， Biarlah kasih dari Bapa di sorga, 耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵的感动和恩膏， jamahan dan pengurapan Roh Kudus, 大大的浇灌在你的儿女身上。 tercurah atas kehidupan anak-anak-Mu. Amin. 今时 Mulai dari hari ini 到主耶稣再来， sampai Tuhan Yesus datang kembali, 要迎接你的儿女， menjemput anak-anak-Mu, Amin. 得胜到最后， untuk yang adalah pemenang sampai akhirnya, 忠心到最后， orang-orang yang setia sampai akhir, 顺服你到最后， orang yang akan mengikut Engkau sampai akhirnya, Amin. 遵行你的旨意的。 orang-orang yang mentaati firman Tuhan, melakukan 你要把我们 kehendak 带 Tuhan. 到你永恒的国度里， Kau akan bawa kami kerajaan-Mu yang kekal 直到永永远远。 sampai selama-lamanya. 每个领受主都说 Yang telah terima berkat Tuhan katakan, 阿门。 Amin.